Pertama, zua maknanya haiwan. Jadi, kalau mengikut teori evolusi, inilah haiwan yang pertama sekali wujud di bumi. Dari sinilah berkembang jadi cacing, cacing jadi ular, ular jadi biawak, biawak jadi mamalia, mamalia jadi monyet, monyet, monyet jadi manusia. Jadi inilah kononnya kita punya moyang protozoa, sel haiwan yang pertama. Okey, untuk silibus kamu kena tahu dua sahaja cukup, iaitu amoeba dan paramecium. Kalau kamu perhatikan ini, nampak ni kan? Ini nukleus. Okey. Ini vacuole makanan dia, nanti dibuang juga ni. Okey, dan amoeba ini tidak ada bentuk yang tetap. Macam monster. Kalau kamu perhatikan dia bergerak. Okey, ini dia punya kaki-kaki palsu ni. Ingat ini satu sel. Itu tinggal sudah tadi, bahan kumus. Okey, ini kita panggil pseudopodium. Pseudopodium ataupun kaki palsu. Pseudo ni palsu, pod kaki. Jadi ini unjuran ini yang akan menarik sel badan, menyebabkan amoeba itu boleh bergerak. Next kita perhatikan paramecium. Okey, bulu-bulu halus ini dipanggil cilia. Cilia ataupun cilium. Untuk apa? Untuk pergerakan. Nampak tu dia punya cilia. Paramecium. Okey, yang kamu nampak tak? Ini ada dia punya nukleus, macam sel biasa. Okey, seterusnya kita lihat bakteria pula. Okey, bakteria ada banyak jenisnya, agak complicated sedikit. Okey, dari segi bentuk bakteria ni ada bentuk rod, bentuk macam pen, itu dipanggil bacillus. Ada bentuk macam bola-bola, sfera, itu dipanggil bentuk coccus. Dan ini streptococcus, kenapa? Bentuk rantai. Ada bentuk berlingkar, keriting, ataupun dipanggil spiridium. Ada yang bentuk macam koma, ada ekor begini, vibrio. Contoh virus kolera. Kolera ini jenis vibrio. Okey, kita perhatikan struktur bakteria. Bakteria sel hidup. Okey, ada dinding sel, ada membran sel. Cuma dia tidak ada nukleus. Okey, bahan genetik ni DNA lah. Okey, DNA itu tidak dibungkus, tidak ada pembungkusnya. Kalau dalam sel biasa dia ada pembungkus. Itu yang kita panggil nukleus, tapi dalam bakteria tiada itu. Okey, yang lain sama. Ini contoh bakteria di bawah mikroskop elektron. Mikroskop elektron ni boleh buat pembesaran sampai juta kali. Inilah dia punya DNA. Ini pun dia punya DNA ni. Okey, dinding sel paling luar. Okey, flagellum yang macam ekor tu kan untuk bergerak. Ini yang nampak ada di badannya. Okey, next kita tengok bakteria. Ini bakteria vibrio tadi. Kamu tengok macam mana dia bergerak. Ingat ini di bawah mikroskop sebab mikroorganisme. Ini bakteria bentuk vibrio. Ada ekor-ekornya tu kan macam huruf koma. Macam berudu. Vibrio. Okey, bagaimana bakteria membiak?
Okey, bakteria macam organisma lain, bakteria boleh membiak secara aseksual dan juga seks. Maknanya ada dua induk. Kalau aseksual ni tidak ada. Satu induk tu boleh berkembang menjadi menghasilkan anak. Contoh di sini ada dua sel bakteria. Kalau saya hidupkan video ini, okey, asalnya ada dua. Okey, bila saya hidupkan video, okey, jadi 3 jadi 4. Okey, ini kita panggil belahan 2 namanya. Nama prosesnya belahan. Kalau orang putih dipanggil binary fission. Satu bakteria terbelah menjadi berkembang dan terbelah menjadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Faktanya, kalaulah tidak ada faktor penghad di dalam dunia ini, dalam masa beberapa jam sahaja, dunia ini akan dipenuhi oleh bakteria. Sebab kadar pembiakannya cepat. Kalau E. coli, setiap 20 minit, 1 menjadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Okey, ini pembiakan bakteria secara seks. Maknanya melibatkan dua induk. Satu, okey, 1, 2. Okey, bercantum dan bertukar bahan genetik. Ini, plasmid ini DNA ni. Okey, jadi ini akan derma ke sebelah. Salin dan derma ke sebelah, jadi masing-masing sudah ada DNA serupa. Ini dipanggil konjugasi. Bercantum. Dua sel itu bercantum, bertukar bahan genetik. Okey, tapi bilangannya tidak bertambah. Hanya bertukar bahan genetik. Okey, seterusnya salah satu lagi ciri unik bakteria ialah boleh membentuk spora. Tapi bukan macam spora kulat. Maknanya ini bakteria yang asal ni okey, bila berlaku keadaan yang ekstrim, yang sukar, katakanlah ketiadaan air, habis bahan makanan, atau suhu terlampau tinggi macam di gurun, atau terlampau sejuk macam di Arktik. Okey, bakteria akan membentuk lapisan pelindung. Okey, ada pembungkusnya. Pada peringkat ini, bakteria boleh hidup bertahun-tahun tanpa air, tanpa bahan makanan. Ini kita panggil spora. Okey, pernah dijumpai oleh saintis beberapa ribu kilometer di angkasa pun ada bakteria dari bumi. Maknanya berbentuk spora. Okey, dan tahan sehingga 100, setengah spora tahan sehingga 120 darjah Celsius. Jadi kalau kita didihkan air pakai cerek di rumah, spora tidak mati. Ya. Spora tidak mati. Itu sebabnya dalam setengah-setengah, kalau pensterilan, membersihkan alatan di hospital, suhu yang diguna ialah 121 darjah Celsius. Kenapa? Supaya spora ni mati. Okey, ingatlah bila keadaan ekstrim, bakteria akan membentuk spora. Okey, dan kumpulan yang terakhir, virus. Virus seperti yang kamu tahu, yang wabak sekarang ini melibatkan virus. Okey, virus ini unik sedikit. Okey, dulu kadang-kadang dikenali sebagai benda bukan hidup. Sebab virus tidak macam alga, tidak macam protozoa, tidak macam bakteria, tidak macam kulat. Virus tidak makan.
tidak makan, tak bergerak, tiada respirasi, tiada ciri hidupan kecuali membiak. Dan membiak pun, dia tidak macam bakteria. Bakteria satu menjadi dua. Ini tidak. Dia semuanya parasit. Kenapa? Virus hanya boleh membiak di dalam sel hidup. Maknanya virus COVID itu kalau di luar badan kita mati. Itu sebabnya bila orang tu batuk, titisan air itu yang mengandungi virus. Itu yang kalau disedut akan menyebabkan jangkitan. Tapi kalau di udara lama dia akan kering, kena sinar matahari, mati. Okey, kenapa? Sebab virus sifatnya unik. Tiada ciri hidupan kecuali membiak. Dan virus binaannya mudah sahaja. Dia ada bahan pewarisan, bahan genetik, DNA atau RNA. Ini DNA, ini RNA, dan protein. Maknanya badannya ni ada virus ni ada dua komponen sahaja. DNA dan badannya protein. Itu sahaja. Tidak macam bakteria. Bakteria dia ada flagella, ada dinding sel, ada membran sel. Macam sel manusia. Virus ini, itu sebabnya dulu virus dikenali sebagai benda bukan hidup. Disebut zarah. Zarah-zarah. Kenapa? Sebab begitu. Sangat ringkas. Tidak menunjukkan ciri-ciri sel. Okey, seterusnya kita perhatikan bagaimana virus membiak. Okey, virus membiak mula-mula dengan cara melekatkan dirinya pada perumah. Ini bakteria. Ini kita panggil virus yang menyerang bakteria, kita panggil bakteriophage. Okey, bakteriophage ini akan menyuntik DNA-nya. Nampak biru-biru tu? Okey, akan suntik DNA-nya masuk, DNA atau RNA. Lepas tu DNA itu akan membanyak, mereplikasi. 1, 2, 3, 4. Dan DNA itu akan menghasilkan badan yang baru. Okey, sintesis ini menghasilkan badan. Bila bercantum akan menghasilkan virus-virus baru. Okey, virus-virus baru ini akan menyerang lagi sel perumah ataupun bakteria yang seterusnya. Okey, dalam kes manusia, virus COVID itu menyerang sel paru-paru. Okey, itu menyebabkan sesak napas bagi orang-orang yang lemah dia punya sistem imunisasi. Okey, dan dia akan berkitarlah. Selagi ada dalam badan perumah, virus ini akan membiak dengan cepat. Dan susah dimatikan sebab virus benda bukan hidup. Itu sebab susah mau dibunuh. Okey, susah mau dirawat. Penyakit-penyakit yang berkaitan virus, AIDS, kan, hepatitis, sukar dirawat sebab benda bukan hidup. Macam mana kita mau bunuh benda yang sudah mati? Kan? Okey, jadi itu saja untuk tajuk jenis-jenis mikroorganisme.